Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejadian yang tak disangka-sangka. Baru beberapa hari menjadi Menteri Besar Kelantan, ini Menteri Besar Kelantan sudah buat hal. Halnya apa? Ikuti terus ulasan kali ini dipetik daripada Harapan Daily. Memang mengejutkan apabila baru saja selesai pilihan raya, baru saja selesai angkat sumpah, baru saja selesai menjadi diisytiharkan sebagai Menteri Besar Kelantan, belum sampai pun sebulan, seminggu pun tak sampai lagi, ini sudah berlaku. Menteri Besar Kelantan, yaitu Nasyarudin, tiba-tiba melabel dua adun pembangkang lawan Islam. Ini yang paling mengejutkan kita semua. Bayangkan, baru saja jadi Menteri Besar, belum lagi pilihan raya. Kalau dah pilihan raya, kempen dah bermula, tak tahulah apalagi yang akan beliau katakan dan akan terjadi. Sedangkan baru seminggu jadi Menteri Besar pun sudah label dua adun pembangkang lawan Islam. Baru beberapa hari menjalankan tugas sebagai Menteri Besar Kelantan, Datuk Nasaruddin Daud didakwa melabel dua adun pembangkang di negeri itu sebagai melawan perjuangan Islam. Menerusi video ceramahnya yang tular di Facebook, Nasaruddin berkata, rakyat boleh melihat bagaimana dua kerusi yang dimenangi pembangkang mahu melawan Islam. Terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Kelantan ini. Mu beri sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu sok modoh sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah sehingga tinggal dua kerusi. Tak pola kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana hok lawan perjuangan Islam ni. Jadi rakyat boleh tunjuk hok dua tu, katanya. Perikatan Nasional PN menang 43 kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos lalu. Dua lagi kerusi tradisi gagal dipertahankan apabila jatuh ke tangan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional, iaitu BN di Dun Galas, manakala Parti Amanah Negara Amanah diumumkan menang di Dun Kota Lama. Video ceramah Nasaruddin kemudiannya tular di media sosial sehingga mengundang kecaman ramai yang menganggap budaya takfiri dalam PAS semakin parah. Mereka turut mengecam PAS sebagai pengamal atau mengamal kefahaman songsang kerana menganggap orang yang melawan parti jenama Islam adalah orang yang melawan Islam. Mereka menulis, sejak bila pula mereka lawan Islam? Mereka Islam dan mereka menentang PAS bukan bermakna mereka menentang Islam, kata netizen. Ada juga netizen yang menulis, mengapa sampai ke tahap ini? Pemikiran pemimpin PAS yang bertaraf Menteri Besar, kata mereka lagi. Soal pengguna Facebook yang menggunakan nama Wan Makate. Pada masa sama, PAS juga diselar cakap tak serupa bikin. Kerana baru-baru ini mengumumkan mahu mengambil pendekatan matang bagi memperkukuh hubungan dengan Kerajaan Persekutuan, namun tiba-tiba pula menggelar adun PHBN melawan perjuangan Islam. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita juga yang terkini ialah 22 NGO Melayu Islam kecam fitnah tutup sekolah agama di Selangor. Sehingga ini mengundang seramai 22 NGO Melayu Islam hari ini mengecam tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menyebar dakwaan bahawa 200 sekolah agama di Selangor diarah untuk ditutup. Kenyataan yang diketuai ABIM itu mengingatkan mana-mana pihak yang cuba untuk menjuarai isu tersebut harus menyimak fakta terlebih dahulu serta bersikap jujur dan tidak memanipulasi atau mempolitikkan isu berkaitan. Isu yang dibangkitkan telah dijelaskan oleh Menteri, yaitu berkaitan dengan garis panduan pemutihan sekolah agama institusi tahfiz yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pelajar-pelajar di institut tahfiz serta sekolah agama persendirian. Tindakan ini selari dengan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah
yang mahu semua institusi berkenan didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Justru atas fakta tersebut, kami mengecam sebarang fitnah yang boleh atau cuba disebarkan untuk membakar sentimen kebencian dalam kalangan masyarakat kerana ia akan mengganggu usaha untuk memertabatkan Islam di negara ini, kata beliau lagi. Pada masa yang sama, ABIM berkata bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang, 22 NGO Melayu Islam berpendapat sudah tiba masanya untuk pihak berkuasa bertindak tegas ke atas fitnah hasutan yang tidak berasas seperti itu. Kami turut menyeru seluruh pihak untuk bersama memertabatkan Islam dan menyebarkan tanda pagar, sebarkan salam dalam proses pembinaan negara menerusi usaha merealisasikan gagasan Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri. Sebelum ini muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ia dikaitkan dengan DAP. Kerajaan negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan Raja Pentadbir Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mahu semua institusi terbabit didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Sebuah sekolah agama persendirian juga dikehendaki mematuhi beberapa syarat keselamatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas insiden pesawat malang terhempas berlaku di Malaysia yang turut membabitkan seorang exco, hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan luar biasa daripada juruterbang yang terlibat dalam nahas tersebut. Hari ini dipetik daripada Harapan Daily, juruterbang dah rasa sesuatu akan terjadi, tiba-tiba beri nombor isteri kepada rakan. Rupa-rupanya ini yang berlaku beberapa hari, beberapa waktu sebelum insiden malang itu berlaku. Sebelum kita teruskan berita dan juga ulasan serta perkongsian pada pagi ini, titipkan juga doa anda untuk semua mangsa yang telah terlibat dalam nahas pesawat malang ini. Semoga semuanya menjadi dipermudahkan. Juruterbang pesawat Beechcraft Premier 1 yang terhempas di Elmina, Shah Alam semalam seolah-olah sudah merasakan akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Ini selepas semangsa berusia 42 tahun itu tiba-tiba berkongsi nombor telefon istrinya kepada rakannya minggu lalu. Perkara itu dikongsikan sendiri abang ipar mangsa, iaitu Syed Tahir Syed Mohamed, 39 tahun. Mungkin dia, Sahrul Kamal Roslan, dapat merasakan sesuatu, cuma tidak beritahu mengenai firasatnya. Alhamdulillah, semalam Halim, rakan Allahyarham yang diberikan nombor telefon itu, orang pertama diberitahu mengenai nahas terbabit. Katanya dipetik berita harian ketika ditemui di luar Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR hari ini. Sebaik mengetahui kejadian itu, katanya, dia dan keluarga bergegas ke lokasi kejadian dan dimaklumkan secara tidak rasmi bahawa Sahrul Kamar antara yang terkorban. Syed Tahir berkata adiknya yang juga isteri kepada arwah sudah pun membuat pengecapan ke atas jenazah mangsa di Jabatan Forensik HTAR. Bagaimanapun ada kerja perlu dibuat dari segi ujian DNA untuk cebisan badan yang lain. InsyaAllah segala urusan mandi dan solat akan dilakukan di HTAR sebelum dibawa ke rumah ibu bapa arwah di Taman Melawati dan dikebumikan di tanah perkuburan Klang Gate selepas solat Jumaat, katanya lagi. Ditanya mengenai peribadi arwah, Syed Tahir menyifatkan Sahrul Kamal yang juga bapa kepada 4 anak itu sebagai seorang yang periang, penyayang dan disenangi ahli keluarga. Dia juga dikenali sebagai comel dalam kalangan ahli pilot juruterbang dan sangat cekap dalam pengendalian pesawat.
tetapi sudah takdirnya terkorban dalam nahas terbabit, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, satu lagi berita daripada Harapan Daily berkaitan pesawat terhempas ini janji Anwar Ibrahim kepada mangsa yang terlibat. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, buka suara. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kerajaan sedia memberikan bantuan untuk meringankan beban waris mangsa. Kita ucapkan terima kasih sabas kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana dengan begitu cepat dan tangkas memberikan bantuan dan menghulurkan bantuan kepada semua mangsa yang terlibat, keluarga mangsa yang terlibat. Kerajaan bersedia menghulurkan sebarang bentuk bantuan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat di Elmina, termasuk pengurusan jenazah dan bantuan keuangan kepada waris mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini bagi mengurangkan beban ditanggung keluarga waris khususnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sekarang ini kita berikan bantuan diperlukan untuk urus jenazah dan apa saja bentuk bantuan, terutamanya kepada waris mangsa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Saya mohon keluarga terus bersabar. Tiada siapa yang boleh jangka kemalangan berlaku. Kerajaan akan bantu untuk ringankan beban waris, katanya ketika lawatan ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang. Terdahulu dilaporkan 10 individu maut dalam insiden pesawat ringan terhempas di Lebuh Raya Gatre dekat Elmina. 8 daripadanya adalah penumpang dan kru pesawat, manakala 2 lagi mangsa adalah pemandu sebuah kereta dan penunggang motosikal yang kebetulan lalu di lokasi kejadian. Operasi kini tertumpu kepada mencari cebisan badan mangsa yang masih tertinggal, di mana proses pencarian sudah 95% selesai apabila semua 10 mayat mangsa ditemui. Dijangkakan laluan utama di persiaran Elmina yang ditutup lagi operasi akan kembali dibuka kepada orang awam hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.